dalam skrin anda, QMEI bersama dengan hari ini. QMEI, apa tu QMEI? Okay, dia tubuhkan di New York pada tahun 2021 dan merupakan sebuah syarikat induk kepada kapasiti fintech berasaskan Boolean. Okay, so QMEI ni dia libatkan diri dengan pembangunan produk digital berdasarkan logam berharga melalui kaedah penyelidikan dan pembangunan. So kita juga ada ekosistem yang menyeluruh melalui University Corporate QM, iaitu QMCU. So itu bagusnya tentang quantum metal ni, we learn to earn. Okay, kita bukan join sesuatu, just join je, tak tahu apa-apa. Orang tanya apa pun kita tak tahu apa-apa. So, in quantum metal kita tekankan tentang education. Okay, education. So, kalau anda juga bersama dengan ini berminat nak tahu lebih, nak tahu lebih detail macam mana nak jadi professional, okay, boleh join QMCU punya, okay, university. Alright? Okay, so quantum metal adalah, okay, syarikat emas, okay, syarikat International Bullion Trader Mobile, okay, didaftarkan pada 30 Julai 2012. Okay, dia adalah pembekal emas terbesar di Malaysia. So quantum metal ni dia bekal emas apa? Dia bekal emas tulen 999. Okay, more kepada emas, okay, simpanan, emas pelaburan, dan bukannya emas, okay, seperti cincin rantai kita. Itu adalah emas, itu emas perhiasan. Okay, so sesiapa yang nak buat pelaburan emas, tahu bahawa kita nak simpan emas 999. Okay, so quantum metal ni dibekal emas kepada siapa? Di pasaran Malaysia, termasuklah agensi kerajaan, bank, okay, institusi kewangan, syarikat dan juga individu yang berdaftar. So, quantum metal ni juga dia ada kerjasama dengan bank tempatan dan dia pembekal jongkong emas di luar negara, PERFMIN. Okay, siapa-siapa yang pernah dengar jenama PERFMIN, especially sesiapa yang gemar nak simpan emas, okay, physical gold, PERFMIN. So, quantum metal is one of the authorized distributor of PERFMIN gold. Okay, alright. So, quantum metal dia nak apa sebenarnya? Apa moto dan visi quantum metal? Beli emas sebagai pertukaran mata wang. Sebab apa? Sebab emas ni adalah bukti aset yang boleh lindung nilai terbaik terhadap inflasi. So dia juga boleh melindungi kita dari susut nilai wang kertas. So one of the way macam mana kita nak elak daripada inflasi adalah dengan, okay, boleh menukarkan, okay, kita transform our currency to gold. Okay. Satu soalan kepada anda semua, siapa tahu kadar inflasi di Malaysia pada tahun 2021? Kita ambil 2021. Sesiapa yang tahu kadar inflasi pada di Malaysia 2021? Sesiapa yang dah pernah baca? Ada sesiapa yang nak try? Tak ada wrong or right, just okay, just jawab saja. Okay, 3.5, 4.4, yes, close enough. Kadar inflasi di Malaysia adalah 3.9%. Okay, pada tahun 2021. So, dengan ini sebenarnya kita tahu pada kadar inflasi adalah 3.9%. So, sebagai pelabur yang bijak, kita nak simpan ataupun kita nak elak daripada inflasi, kita kena pastikan keuntungan kita setahun melebihi kadar inflasi. So kita dah tahu kadar inflasi Malaysia 3.9%, pastikan keuntungan kita setahun melebihi 3.9% supaya kita dapat elak daripada inflasi. Okay? So ramai jutawan-jutawan di luar sana, orang kaya-kaya di luar sana, mereka akan invest duit mereka bukan sebab apa? Sebab mereka nak elak daripada inflasi. They will invest their money. Okay? So kita juga kena follow their step. Kita pun nak kekalkan kekayaan kita, salah satu caranya kita boleh beli emas sebagai pertukaran mata wang. Okay? Okay. So, sedikit pengenalan tentang quantum metal. So, quantum metal ni dia punya rakan niaga dagangan komoditi. Tadi kita cakap quantum metal ni dia jual beli emas, betul? Tapi di mana sebenarnya quantum metal jual beli? Di Bursa Suk Al Sila.
Okay, Bursa Suk Asila ni adalah anak syarikat Bursa Malaysia, tetapi Bursa Suk Asila ni dia hanya dagangkan komoditi-komoditi yang patuh syariah sahaja. So belian kita, okay, setiap transaksi kita diiktiraf patuh syariah. Okay, so modal berbayar quantum metal adalah 10 juta dan quantum metal ni dia juga bekal sistem perdagangan kepada emas, sistem perdagangan emas kepada bank-bank tempatan. Okay, dan bank tempatan di peringkat antarabangsa dan juga tempatan. Okay, so sasaran 2021 adalah dia akan list di S-Market dan juga dia nak list di Nasdaq. So sesiapa saja yang belum tahu, okay, quantum metal ni QMEI dia akan list, okay, share dia di Nasdaq. Sesiapa ahli quantum metal sekarang ni, dia dah terlibat dalam emas dan dia nak juga tingkatkan kekayaan dia menjadi, okay, shareholder QMEI, anda juga boleh membeli share QMEI dalam website. Okay? Alright. Dan last but not least adalah konsultan syariah kami adalah ISRA. Okay, ISRA ni apa? Dia adalah Akademik Penyelidikan Syariah Antarabangsa. So sesiapa yang tanya, patuh syariah tak kalau kita beli emas tetapi dalam talian? Okay, kita kena tengok di mana kita beli. So kalau kita beli di quantum metal, dah pun diiktiraf oleh ISRA, so memang betul patuh syariah. Okay? Alright, so ini adalah Carta Entity Structure Corporate QMEI. So tadi ni cerita QMEI ni adalah induk, maksudnya dia father of everything, induk. Alright, so kita, okay, dia ada 70% dekat Australia, USA, okay, UK, Malaysia, UK, Indonesia. So this is dia punya structure entity. Okay, just untuk kita tahu bahawa quantum metal ni bukan satu je. Dia ada induk dan dia ada banyak cawang, dia ada banyak, okay, orang kata syarikat-syarikat di bawah QMEI. Alright? Okay, so sedikit, okay, untuk anda, quantum metal exchange, okay, dia ada quantum metal mining, dia ada quantum metal capital. Okay, first is quantum metal mining, second is quantum metal capital. Quantum metal capital ni apa? Dia menyediakan perkhidmatan dan pembangunan ekonomi, pembangunan teknologi kewangan. Dia juga ada quantum metal bullion. So quantum metal bullion ni lah yang menyediakan perkhidmatan, okay, seperti perdagangan, pajakan emas, okay, di sini. So dan one more thing, kita juga disokong oleh QMCU, yang mana University Corporate Quantum Metal. So siapa-siapa yang dah nak jadi konsultan dan sebagainya, anda perlu melalui, okay, QMCU. Okay? Alright. So satu lagi, okay, just nak refresh, syarikat quantum metal, okay, QMEI adalah induk. Okay, kita kena ingat this is the syarikat induk dan dia ada budaya dan korporat pembelajaran adalah QMCU. Okay, kita belajar di QMCU dan perniagaan dia adalah quantum metal mining, quantum metal capital dan quantum metal bullion. Okay? Dan ahli-ahli yang berdaftar, kita ni di mana? Kita hanyalah di quantum bullion. Okay? Kita daftar di quantum metal, okay? Quantum bullion ni. Okay, so ahli juga boleh daftar dengan quantum metal university, QMCU. Okay, untuk dapat sijil dan sebagainya. Alright, this is the ecosystem quantum metal corporate. Okay, alright. So rakan niaga kami. So apa yang membuatkan kita lebih yakin dengan quantum metal ni sebenarnya? Okay, salah satu cara, okay, salah satu sebab kenapa kita rasa yakin dengan quantum metal adalah disebabkan rakan niaga quantum metal sendiri. Sebab apa? Quantum metal ni dia supply, okay, gold kepada bank-bank. Contoh bank adalah Bank Muamalat, Afin Bank, okay, Ahranutekun, okay, dan bank-bank tempatan di Malaysia. So di quantum metal, okay, sekali lagi, quantum metal dia berdaftar pada tahun 2012. Okay, dia buka kepada publik iaitu kita, individu-individu biasa pada tahun 2019. Sejak 2012, dia hanya buka kepada korporasi dan juga bank sahaja. So pada tahun 2019, barulah dia open kepada publik sesiapa individu-individu yang nak buat simpanan, nak buat saving, nak buat orang kata
GSA, GCA dan juga GAE pada tahun 2019 baru dibuka. Sebab tu ramai sebenarnya belum kenal dengan quantum metal. Okay, sedangkan quantum metal ni dah lama beroperasi. Okay, just for your information. Sebab ramai yang belum kenal dengan quantum metal dan ramai yang masih lagi was-was. Kenapa quantum metal dah daftar since 2012 tetapi kita tak pernah dengar pun tentang quantum metal. Itu adalah disebabkan quantum metal dia hanya open kepada koperasi dan juga bank pada awal pertubuhan dia. Okay, dia open kepada public selepas dia dah establish pada tahun 2019 dan sekarang dah 2022. Dah hampir 10 tahun dalam pasaran. Okay? Okay. Emas kita ni adalah emas digital. Macam tadi, quantum metal ni apa? More kepada fintech. Okay? Fintech bullion. So, emas kita ni disimpan di mana? Emas kita disimpan di Brinks Singapore. Kita menggunakan simpanan peti besi pihak ketiga. Okay, so siapa yang belum kenal dengan Brinks, okay, boleh search apa tu Brinks. Okay, Brinks ni dia melindungi barangan berharga sejak tahun 1859. So Brinks ni memang sangat berpengalaman, ada lebih daripada 150 tahun. So emas quantum metal dia simpan di sana dan 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. So, bila ada orang tanya, selamat ke emas kita? Sebab kita tak nampak secara fizikal kalau kita tak redeem. Kita simpan secara maya, digital. Selamat ke? Sebab, kenapa selamat? Sebab company Quantum Metal dah declare awal, dia simpan di Brinks Singapore, merupakan simpanan peti besi pihak ketiga dan yang paling penting sekali 100% diinsurankan. Let's say apa-apa terjadi kepada emas kita, Brinks dirompak, okay, dan sebagainya, memang Lloyd's of London, okay, dah insurankan. Okay, itu adalah untuk maklumat anda. Alright. Dan seterusnya, apa lagi membuatkan quantum metal ni satu company yang orang kata genuine, boleh dipercayai, dan bukannya satu lagi company yang kita join, silap hari bulan dah tak ada dah dalam radar. Okay, salah satu sebab adalah quantum metal ni dia pengedar eksklusif Perth Mint Australia. Okay, emas yang Perth Mint. Kita boleh nampak Perth Mint ni dijual dekat Tome dan sebagainya. Okay, Perth Mint ni apa? Dia adalah emas 100% dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. Okay, dia adalah pengeluar jongkong emas yang tulen dan berkualiti tinggi. So let's say satu hari kita nak redeem physical gold. Kita dah simpan digital ni. Tapi kita nak juga redeem physical gold. Macam ni, teringin nak redeem physical gold. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh redeem jenama brand Perth Mint ataupun brand, kita boleh redeem brand Quantum Metal sendiri. Dan sekarang terbaru okay, terbaru Quantum Metal boleh redeem sekecil-kecil 0.001 gram. First time dengar kan, 0.001 gram. Sebelum ni kita boleh redeem minimum 1 gram saja. Betul? Tapi quantum metal membuka peluang kepada sesiapa saja ahli-ahli quantum metal yang nak bagi hadiah, okay, siapa-siapa yang nak bagi door gift dan sebagainya, bolehlah redeem, at least dapat emas 0.01 gram. Okay. Alright. Dan quantum metal ni juga dia pengedar eksklusif dinar emas penda. So macam mana rupa emas dinar penda? Okay, ada dalam skrin anda. Okay. Yang mana, okay, dinar emas penda ni dimiliki 100% oleh ICBC Bank. So ICBC Bank ni apa? ICBC Bank adalah okay, bank China yang terbesar di dunia. So, kita bayangkan secara logik, satu company yang paling besar, terbesar di dunia, dia nak kolaborasi dengan quantum metal. Okay, kalaulah ICBC Bank tu tak yakin dengan quantum metal, dia anggap quantum metal ni satu company yang scam, adakah ICBC Bank tu nak jadikan quantum metal ni pengedar? Tidak, betul? So, itu adalah salah satu sebab lagi menguatkan semangat kita, okay, tambah knowledge kita bahawa quantum metal is not a scam company. Alright, mungkin sebelum ni kita trauma, kita rasa was-was. Kenapa? Sebab kita sering ditipu, okay, oleh company-company yang scam. Tapi sekarang ni peluang buka di depan mata, kita pun dah buat due diligence, yang mana kita dah semak, kita pun dah join kelas, kita lebih mengenali, so kita yakin dengan quantum metal. Kenapa kita kena yakin dengan quantum metal? Kenapa first thing kita kena tahu adalah tentang latar belakang quantum metal, company itu sendiri? Sebab
kalau kita nak terlibat, kita nak involve dalam satu company, kita nak, lagi-lagi kita nak letakkan modal kita, betul? Kita nak invest, kita nak masukkan duit kita mestilah yakin. Sebab apa? Bila yakin, baru kita seronok, kita nak meletak duit kita setiap bulan, setiap hari, setiap gaji kita nak letak, baru kita fun. Kalau kita sendiri tak yakin dengan company tu, kita pun setiap hari, kita jadi takut. Betul ke ni kita letak duit, betul tak hilang ke, tak tidur malam, kita memikirkan duit kita dalam quantum metal. Tetapi bila kita rasa kita dah, I put here, I believe in quantum metal sebab all of the due diligence yang kita buat, dan kita pun happy. Alright, tu yang kita nak, happy buat investment. Jangan disebabkan sesiapa kita dipengaruhi. Buatlah keputusan join quantum metal ni atas kehendak dan keputusan masing-masing. Sebab at the end of the day, kita tak nak salahkan sesiapa. Okay? We do our own due diligence dan kita buat keputusan sendiri. Itu yang paling bagus. Alright. So, apa lagi yang kita kena tahu? Rakan niaga. Yang mana tadi quantum metal bukan saja buat JV joint venture dengan bank-bank, tetapi dia juga menjadi rakan niaga dia adalah koperasi. Koperasi apa? Pernah dengar tak ACO? ACO, ASEAN Cooperation Organisation, dan juga Angkasa, Malaysian Cooperative Organisation. Yang mana kalau kita tengok koperasi-koperasi ni, dia ada lebih daripada berjuta ahli. Yang mana ACO ada 60 juta, Angkasa ada 6.5 juta ahli. So mereka ni pun menjadi rakan niaga quantum metal. So kalau kita fikir lagi, wow, a big organisation nak bekerjasama dengan quantum metal, nak jadi rakan niaga mereka. So kita individu-individu yang mana kita nak simpan dan meningkatkan kekayaan kita. Why not? Kita dah jumpa peluang yang bagus, yes, kita boleh try. Alright? This is due diligence yang kita kena buat. Okay. So jom kita sama-sama layari laman website quantum metal. Boleh? Okay? Boleh semua? Alright, kita tengok laman website. Siapa dekat sini yang belum pernah buka laman website quantum metal? Sejak dia renew, sejak dia orang kata rebrand website dia. Okay. Quantum metal dia under maintenance 2 hari 1 dan juga 2 hari bulan. Sekarang dah boleh buka. Okay. Sesiapa? Ni nak tengok anda punya respon. Siapa first time buka selepas dia tukar laman website? Bukan tukar lah, dia just rebrand untuk nampak lebih elegan. Okay, Suhai, first time saya. Anyone? Ada ataupun anda dah pernah buka sebelum ni? Okay, ramai yang belum buka Okay. So, jom sama-sama kita buka website Quantum Metal. Hari ni baru join, hari ni first time buka. Okay. Alright, so jom kita tengok website Quantum Metal. Ini adalah rupa website Quantum Metal yang terbaru. Okay, as you can see here, website semua sama. Kita search saja quantummetal.com.my. Okay, apa yang membezakan website yang baru dan yang lama adalah dia punya orang first impression. Itu berubah. Yang lain sama je. So, kita bertukar dulu bahasa. Okay, let's say kita lebih selesa dengan bahasa Malaysia. Okay, kita tukar bahasa dulu. Ataupun kita nak bahasa English, boleh bertukar. Ataupun kita nak bahasa Cina pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kita tahu Quantum Metal Malaysia adalah anak syarikat milik penuh Quantum Metal, QMEI. Yang mana QMEI ni sebuah syarikat yang tersenarai OTCAS yang berpangkalan di New York, iaitu Nasdaq. So kalau ada orang tanya, selamat ke Quantum Metal? Apa jadi kepada duit kita if one day Quantum Metal ni hilang, macam tu. Apa jadi kepada simpanan kita? Setiap bulan duk simpan dalam emas ni, dalam emas digital. Masuk GSA, masuk GAE, buat lagi GCA. So apa jadi kepada kita punya simpanan, kita punya aset dalam Quantum Metal sekiranya Quantum Metal ni hilang satu hari? Good question. Okay, yang mana dekat sini terang-terang bahawa Quantum Metal dia adalah syarikat yang tersenarai dalam OTCAS. Seperti yang kita sedia maklum, syarikat-syarikat yang tersenarai dalam especially Nasdaq susah sangat nak ditutup sebab dia dah tersenarai dekat situ. Let's say anything happen, kita ada lembaga kita, dia akan take over dan uruskan anda punya asset. So you don't have to worry, alright? Okay, so jom kita move forward kepada
website. Website baru kan? Okay, so kat sini dia berubah sikit yang mana kita boleh nampak, okay, Quantum Metal dia ada GSA, akaun simpanan emas, GAE, tingkat aset emas, GAE kali 5 dan kali 10, dan juga pertukaran logam London, LME. So ramai juga yang tanya, Quantum Metal ni dia buat jual beli emas, betul? Betul. Quantum Metal ni dia ikut harga mana? Harga emas mana dia ikut? Okay, Quantum Metal dia follow harga London Metal Exchange, yang mana LME adalah harga yang satu dunia follow. Okay? Dan dia berubah setiap masa ke? Dia akan berubah setiap, orang kata setiap masa. Itu yang bestnya. Dia live update. Setengah tempat dia akan update sehari sekali saja. Kalau harga tengah naik pun dia tak update, harga tengah turun pun dia tak update. Tapi di Quantum Metal yang bestnya dia adalah live update. Okay, kalau kita nak jual, kita jual pada harga semasa. Okay, di sini dia adalah LME. Okay, so dekat bahagian GSA, GAE, okay, Quantum Metal dia ada markup. Okay, yang mana markup dia kita akan terangkan dalam slide kita. Ini adalah website. So let's say kita stay dekat US. Kita nak follow harga USD. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah Sebab tu di Quantum Metal ni dia adalah international. Kita stay dekat US. Kita stay dekat Singapore, Brunei. Kita stay kat Thailand. Nak guna baht boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab Quantum Metal ni international. So you guys boleh join. Nak jual beli di mana-mana sahaja pun tak ada masalah. Kenapa? Okay, sebab kita fintech. Okay, fintech. Alright, so jom scroll ke bawah lagi. Okay, so let's say kita nak tahu tentang Quantum Metal Malaysia. Siapa di bawah, okay, siapa owner Quantum Metal, okay, siapa behind, okay, Quantum Metal. So kita boleh klik di bahagian tentang kita dan dia akan senaraikan semua, okay, information tentang Quantum Metal. Bagus untuk sesiapa yang nak buat, orang kata, okay, nak buat research, nak buat due diligence, nak buat, orang kata sebelum nak join apa-apa, kita sendiri kena buat research kan. Kita jangan dengar daripada pihak yang tidak diiktiraf. Contoh orang-orang di luar sana kita pun tak kenal. Okay? Kita buat research sendiri. Jadi di mana nak buat research? Kita buat dalam website Quantum Metal dan let's say kita, okay, Quantum Metal ni dia, okay, bagi tahu dia okay, pembekal emas kepada Perth Mint. So anda juga boleh buat research dalam website Perth Mint dan sebagainya. Okay, itu sebenarnya cara macam mana kita nak buat due diligence. Alright? Okay, so kat sini kita boleh tengok okay, dia sangat menekankan tentang education sebab tu di belah kanan ni dia ada corporate university. Okay, ini anda boleh baca, okay, bila-bila anda free anda boleh baca sendiri. So, siapa founder ataupun pengasas Quantum Metal adalah Datuk Lim Kong Soon yang mana dia ada lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam pembikinan emas logam berharga. Okay, dan juga pengasas bersama ada juga Esther Low, okay, Esther Low adalah kita punya pengasas, okay. Dan juga kalau kita nak tahu lagi siapa chairman of Quantum Metal, okay, adalah Haji Kamarizaman, okay, yang mana okay, Haji Kamarizaman beliau adalah bekas pengarah Bank Negara Malaysia sendiri. So kalau anda terlepas video, okay, mengenai perundangan apa, okay, perundangan emas dalam Malaysia ni, kita nak tahu kan, anda boleh pergi ke YouTube ni, okay. Di situ ada, okay, perbualan daripada Haji Kamarizaman yang mana dia adalah bekas pengarah Bank Negara Malaysia. Dia ada bercerita tentang perundangan. So anda boleh tengok di dalam YouTube ni. Okay? So ini adalah tentang pemimpin Quantum Metal. So kita nak tahu tentang rakan niaga yang mana ni dah cerita tadi, anda juga boleh tengok di sini. Okay, Quantum Metal dia mendapat pengiktirafan patuh syariah dari ISRA, okay, dan di peringkat antarabangsa adalah AUFI. Okay, Quantum Metal ni juga audit. So, peserta dagangan komoditi dari Bursa Suq Asila, ini semua yang kita bincangkan dalam slide tadi. Anda boleh dapatkan info dalam website yang baru ni. Okay? Alright, jom kita tengok lagi website ni ada apa. Website ni sebenarnya penuh dengan maklumat. Okay, ambil masa sehari, kita free bila-bila, you just open the Quantum Metal punya website untuk kita tahu, okay, detail tentang Quantum Metal. Okay, lagi sekali kita buka laman website dia. Alright,
kita nak tahu tentang sejarah emas. Sebelum ni kita tak pernah tahu pun, tak pernah nak ambil tahu pun tentang emas. Kenapa emas ni berharga? Okay, sejarah emas. So anda juga boleh baca di dalam website Quantum Metal. Okay, salah satu info untuk anda dapatkan. Okay, so kenapa memilih Quantum Metal? Untuk beroperasi, untuk memudahkan, untuk menjangkau dan untuk mempromosi. Okay, alright. Apa lagi yang anda kena tahu adalah tentang, okay, kita dah tahu tentang kita, tentang produk. Okay, produk ni pun anda boleh buka. Ini adalah ciri-ciri utama kenapa anda pilih Quantum Metal. Okay, ini adalah certificate of insurance. Tadi ni cakap emas kita disimpan di Bring Singapore, betul? Dan insurankan oleh Lloyd's of London. Nak bukti, boleh tak bagi bukti? Mana nak dapatkan bukti? Di dalam website. Nampak tak dekat skrin anda? Ini adalah, okay, penyata pembaharuan insurans, okay, bagi, alright, insurans bagi QM, alright, okay. So kita scroll bawah, ini adalah info-info yang mana anda boleh baca sendiri. Dan apa lagi yang penting adalah soalan lazim, okay, ataupun FAQ, Quantum Metal Frequent Asked Question. Tentang Quantum Metal, let's say kita tak tahu tentang Quantum Metal banyak benda, tapi tak tahu nak start daripada mana. Alright, tak tahu start daripada mana. Banyak benda yang saya nak tahu tapi tak tahu nak start daripada mana. Contoh, kita nak tahu adakah Quantum Metal, produk Quantum Metal ni diaudit. So, anda boleh klik dekat FAQ Quantum Metal. Okay, dia ada link sekali. Nampak tak? Dia bagi link. Klik saja link-link yang diberi. So, memudahkan carian anda. Okay, sangat-sangat mudahkan. Okay, let's say kita pun seorang consultant, introducer, bagi satu masa untuk anda baca info-info ni. Jawapan anda ada di dalam ni. Okay? So, let's say apa lagi? Soalan yang sering kali orang tanya. Okay, adakah Quantum Metal berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, SC, dan juga Bank Negara Malaysia? Nampak tak? Ramai orang tanya, even dekat TikTok ni pun ada orang bagi tahu. I can't find registration number in Quantum Metal website, neither BNM. Sebenarnya kita boleh dapat, alright, cuma kita tak buat research betul-betul. Okay, so kat sini kita dah nampak FAQ. Okay, sifat perniagaan Quantum Metal sebagai syarikat dagangan emas tidak memerlukan Quantum Metal berdaftar di bawah Suruhanjaya Security Malaysia, SC, dan juga Bank Negara Malaysia. Okay, yang serupa dengan Goldsmith Traders. Walau bagaimanapun, okay, setiap produk Quantum Metal ni dah pun disemak dan diaudit oleh akademik, okay, penyelidikan syariah antarabangsa, iaitu ISRA, sebuah agensi yang dilantik di bawah Bank Negara Malaysia. Okay, itu yang kita kena tahu. Kita sebelum nak tanya pun kita kena tahu juga apa syarat-syarat, okay, company-company yang wajib berdaftar under SC dan Bank Negara Malaysia. So, okay, emas ni, kedai-kedai emas, okay, kalau kita pergi kat kedai emas, tanya dia, syarikat cik ni berdaftar tak dengan SC? Saya nak tahu dulu. Okay, mereka akan gelakkan anda sebab emas ni dia tidak ada perundangan di Malaysia, tak ada lagi. So, we don't have to register under SC. Tetapi, of course, kita perlu audit dan kita perlu audit lah setiap produk kita. Okay, ini adalah bagus untuk anda tahu, okay, mengenai Quantum Metal. Semua, okay, tentang emas fizikal, cara jual beli, akaun, AMLA, Anti-Money Laundering Act. This is one more thing, sangat penting. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Quantum Metal untuk pematuhan akta pencegahan pengubalan wang haram. Okay, ini adalah langkah-langkahnya, anda boleh baca. So, kalau anda ada je soalan, lagi-lagi berasaskan perundangan, anda boleh baca di dalam FAQ ni. Alright? Okay. So, jom tengok kepada next slide, next website. So, kita boleh tengok di bahagian media, video. So, kalau kita rasa kita malas nak membaca, kita boleh buka di bahagian video dan kita boleh tonton video-video ni. Okay? Contohnya adalah pelaburan, emas scam atau reality. Okay, just take 5 minutes untuk tengok setiap video-video ni untuk hilangkan rasa was-was kita. Okay, what is inflation? Apa itu inflasi pun anda boleh belajar dalam video ni. Ambil masa untuk belajar. Okay, so ini juga sumber sejarah emas dan jongkong, emas jongkong. Okay, sejarah emas anda pun boleh baca sendiri, ni yakin anda boleh baca sendiri. Dan di bahagian jongkong, emas jongkong.
Alright, di sini, okay, sedikit info untuk anda. Nampak tak bahagian emas jongkong? Jongkong emas ni. Nampak ya? Alright, nampak? Okay, so dekat sini adalah harga ataupun carta emas jongkong sekiranya anda nak redeem physical gold. Di laman website yang pertama yang tadi kita tengok tu adalah harga untuk emas digital. Tetapi sekiranya kita nak redeem physical gold macam ni, kita nak tengok dalam mata kita, depan-depan, kita boleh redeem physical gold. So harga dia berbeza, harga dia termasuk dengan harga premium dan juga harga penghantaran. So this is the price. Bayar sekali, tolak daripada GSA anda, so anda akan dapat redeem physical gold. So kita boleh redeem serendah, okay, bukan lagi serendah 1 gram, anda boleh redeem serendah 0.01 gram, iaitu RM28. Okay, sebelum ni tak ada lagi. Okay, kalau kita tengok pun kat mana-mana, jarang ada orang yang buka peluang redeem physical sampai 0.01 gram. So siapa-siapa yang nak buat sebagai hadiah, okay, anda boleh belilah 0.01 gram ni sebagai orang kata hadiah. Alright, nak tengok rupa 0.01 ni macam mana pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so anda juga boleh redeem dinar. Okay, dinar, 1 dinar ataupun 0.01 gram ataupun 1 gram terpulang kepada anda. Harga dah tertera di sini ikut harga kami jual, Quantum Metal jual. Okay, ambil harga kami jual, bukan kami beli. Kami beli ni kita yang nak jual dekat company. Alright, so ini adalah contoh-contoh. Okay, kalau kita nak redeem the Perth Mint Australia punya gold bar, let's say kita first timer nak redeem, macam mana bentuk dia? Okay, kat sini dah ada dah. Alright, ni adalah sijil yang mengatakan pengesahan yang Quantum Metal ni adalah pengedar eksklusif Perth Mint. So setiap emas yang kita dapat daripada Quantum Metal adalah sah ataupun bukan fake. Bukan fake. Alright, so dekat sini anda boleh baca sendiri. Okay, just ni nak tunjukkan yang anda boleh je klik-klik dekat website ni. Tak ada masalah. Alright, so last kali hubungi kami. Okay. Alright, itu saja tentang Quantum Metal punya website. Let's say anda dah ada account Quantum Metal. Okay, anda just klik, okay, login QBEB member. Hanya mereka yang dah ada account Quantum Metal saja boleh login ke dalam account QM. Boleh faham? Dan sesiapa yang nak register QM, kalau perasan dekat website, dia tidak ada button sign up. Sebab apa? Setiap individu yang nak register QM, kenalah cari seorang consultant. Okay, anda perlu di-guide. Jangan daftar seorang-seorang, satu hari anda tak tahu nak buat apa, nak jual tak tahu, nak beli tak tahu, info pun tak dapat, anda akan keseorangan. Elakkan Okay, so jom kita teruskan dengan kita punya kelas, okay, slide kita. Okay. Alright. Okay, sebelum tu sesiapa ada soalan mengenai profile company. Sesiapa ada soalan mengenai profile company dan ini nak anda, okay, jawab soalan ini selepas anda dengar penerangan tentang, okay, profile company Quantum Metal, apa yang anda rasa? Anda rasa confident ataupun masih lagi rasa Quantum Metal ni scam? Boleh tak tunjuk di ruangan chat supaya ni tengok adakah anda faham tentang penerangan kita, okay, setengah jam tadi. Selamat dan excited. Okay, Suari rasa selamat dan excited. Okay, alright, confident, yakin. Okay, good. So make sure kita buat due diligence sendiri juga. Okay, sebelum kita bermula kepada, okay, slide kita yang seterusnya. Alright, di pertengahan sesi pembelajaran ini biasanya akan minta anda semua untuk buka kamera. Sebab apa? Sebab kita nak, okay, jadikan kelas hari ini sebagai satu kenangan kita. Boleh tak? Semua minta kerjasama buka kamera sekejap. Kalau anda rasa tak pakai tudung dan sebagainya, anda boleh tunjuk ceiling. Ataupun buka je kamera, tak payah tunjuk muka pun tak ada masalah. Alright, ni dah boleh nampak. Okay, ni dah boleh nampak ramai yang buka kamera. So, boleh buka lagi. Yes. Okay, ramai yang tunjuk peace. Good. Okay, ada nampak. Ada. Okay. Alright. Okay, lagi. Ni nak lagi.
Sesiapa? Okay, ramai yang buka kamera. Bagus. Kita akan buat screenshot cepat-cepat. Okay, 1, 2. Next sekali, 1, 2. Okay, one more. Next slide. 1, 2, 3. Okay, bagus. Cantik. Kita continue kita punya session. Alright, thank you semua so supporting kelas kita pada malam ni. Okay, kita akan... Alright. Okay, so kita akan move kepada topik yang seterusnya, iaitu lepas selesai kita tahu mengenai syarikat, kita nak tahu kenapa memilih emas. Boleh? Okay, kenapa kita pilih emas? Okay, ada banyak sebab, kita akan terangkan satu-satu pada malam ni. Okay, jom. Antara sebab kenapa kita pilih emas, yang pertama sekali sebab emas ni emas ni berharga dan dia adalah anugerah alam semula jadi. Pernah tak dengar emas ni orang cakap sebagai God's money? God's money. Pernah dengar tak? Sebab apa? Sebab memang emas ni semula jadi anugerah alam semula jadi yang berharga. Maksudnya dia memang logam berharga. That's why kita memilih emas yang pertama. Yang kedua, kenapa kita pilih emas? Sebab kita boleh tunaikan emas ni anytime. Okay? Dan emas ni adalah harta simpan yang berharga. Kenapa dia berharga? Kenapa dia berharga? Sebab let's say kita ada emas, kita terdesak nak pakai duit sekalipun, kita boleh jual emas kita semula. Sebab tu dia berharga. Bukannya kita dah beli, dia tak ada resale value. Itu maksudnya tak berharga. Okay, itu yang nombor 2. Nombor 3, kenapa kita memilih emas? Sebab dia mempunyai nilai simpan yang tinggi dan dia tidak berkarat. Apa maksud nilai simpanan yang tinggi? Sebab nilai emas ni semakin tahun semakin meningkat. Kalau kita back to 10 years back, 10 years back, 1 gram bernilai RM100 saja. Tapi hari ni dah nak lebih, RM270 per gram. Nampak tak? Jarak dia. Itu adalah sebab kenapa emas ni dia ada nilai simpanan yang tinggi. Okey? Dan yang keempat, kenapa? Sebab kelebihan kita menyimpan emas ni, dia tidak ada cukai. Tiada cukai. Nampak tak bestnya macam tu? Tak ada cukai. Okey? Yang kelima, kenapa kita memilih emas? Sebab dia boleh lindung diri daripada inflasi dan juga mata wang rata. Apa maksud inflasi dan kita boleh lindung diri daripada nilai terhadap inflasi? Sebab emas ni kalis inflasi. Okay. So, kenapa kita nak beli emas? Salah satu caranya, kita nak cegah diri daripada inflasi. Maksud inflasi, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ni cerita sikit. Maksud inflasi adalah kita punya purchasing power semakin berkurang. Maksudnya hari ni, apa ni nak tunjuk ni? Hari ni buku. Dulu buku 50 sen dah boleh dapat satu buku. Tapi hari ni harga buku ni RM15. RM15. Itu adalah inflasi. Ringgit yang sama, RM1 yang ini ada dulu tak mampu dah beli buku ni. Itulah maksudnya inflasi. Alright, dan last but not least, kenapa kita perlu pilih emas? At least adalah satu portfolio dalam aset anda. Sebab kepelbagaian portfolio dengan kolerasi negatif kepada saham dan instrumen kewangan lain. Apa maksudnya? Sekiranya satu dunia kita cakap je lah sebagai contoh. Carta di dunia ni dia punya rate semua turun, semua merah aja. Saham turun, instrumen kewangan lain menurun. Tetapi ada satu je akan berwarna hijau, iaitu emas. Sebab dia berkolerasi negatif. Tak sama, songsang. So sebab tu antara salah satu sebab kenapa anda perlu memperbagaikan portfolio anda adalah disebabkan ini. Pastikan one of your portfolio ada emas. Ini adalah antara sebab kenapa memilih emas. Kita dah tahu kenapa kita memilih emas. So sekarang kita nak kata, apa kata kita tukar kepada emas digital? Kita dah tahu bahawa emas ni bagus. Tetapi instead of kita pilih emas fizikal, why not we change ourselves kepada emas digital? Kenapa? Jom kita tengok one by one. Yang pertama sebab agihan pemilikan. Emas ni, emas digital kita boleh beli secara dikit-dikit. Tengok tak tadi, kita boleh beli serendah RM10 di dalam akaun GSA.
Itu yang dimasukkan agihan pemilikan. Kita boleh beli sikit-sikit. Kalau kita beli emas fizikal, let's say emas 999 di kedai, minimum 1 gram. Then you have to wait a long time untuk dapat keuntungan. Okay, so this is the first reason, salah satu sebab agihan pemilikan. Yang kedua, kenapa kita nak tukar kepada emas digital? Sebab dia urus niaga 24 jam, 24/7. Kenapa? Sebab dia melibatkan teknologi. Ada phone, ada internet, bila-bila masa yang kita nak jual, boleh jual. Tak perlu kita beratur depan kedai, ataupun let's say kita nak pergi melancong. Kita nak pergi US, kita nak pergi Singapura. Kita nak pakai duit, tetapi kita ada, just ada emas digital. Boleh tak kita nak buat jualan? Boleh, tak ada masalah, 24/7. Tetapi kalau kita ada emas fizikal, agak susah sebenarnya kita nak jual, nak gendong lagi emas-emas ni. Okay, alright, itu adalah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah dia mudah cair. Apa maksud mudah cair? Senang nak jual. Sebab di dalam quantum metal, anda beli dan jual, tak payah fikir sesiapa dah. Quantum metal yang akan jual beli. Okay, alright, itu yang nombor 3, mudah cair. Dan antara aset yang paling mudah cair adalah emas. Lagi-lagi emas digital. Ramai yang belum tahu lagi. Mereka anggap emas susahlah nak cair sebab pegang fizikal. What they don't know if sekarang kita ada digital. Okay, yang mana digital kita? Patuh syariah dan juga bersandarkan emas fizikal yang sebenar. Okay, itu adalah sebab yang ketiga. Dan sebab yang keempat, kenapa sebab keempat ni? Dia tiada had. Sebab dia secara maya. We can buy as low as 10 ringgit. Tak ada lagi paksaan. Sebelum ni kita menganggap bahawa emas ni hanya untuk T20. Orang yang kaya-kaya bolehlah beli. Kita ni nak makan sebulan pun tak boleh. Tak ada duit nak bayar. Jadi sekarang ni kita tukar mindset bahawa dengan ada 10 ringgit sekalipun, kita dah boleh buat simpanan. Kita tak nak beli GAE, tak ada masalah. Kita just boleh buat simpanan dalam GSA. Yang mana nanti, Nini akan terangkan kejap lagi, kita dalam quantum metal, apa yang best ni dia ada GCA. Kita beli emas tetapi kita juga boleh pakai duit kita. 2 in 1. Kita strength. Orang kata kita pledge your money. Dan nombor 5, dia adalah fleksibel. Kenapa? Apa maksud fleksibel di sini? Fleksibel sebab kita boleh transfer. Contoh hari ni Nini ada 1 gram. 1 gram kalau kita ada emas fizikal, tak boleh nak kepak. Tak boleh nak patah-patah bagi 10 gram, nak kepak-kepak nak bagi ni sikit-sikit tak tahu. Tetapi emas digital kita boleh transfer kepada ahli-ahli lain. Dengan syarat dia ada akaun quantum metal, kita ada akaun quantum metal. Macam transfer akaun bank, sama juga. So you boleh transfer. Bila-bila masa, 24/7, tanpa sebarang charges. Itu adalah yang ke-5. Yang ke-6, sebab kita ada pilihan untuk tukar kepada emas fizikal. So kenapa kita nak tukar kepada digital? Sebab mudah. Tapi kalau anda nak emas fizikal pun tak ada masalah, pun boleh. Dan yang ke-7, mudah pindah. Sangat-sangat penting sebab sebelum ni, sesiapa yang nak redeem nak pegang emas fizikal, dia rasa susah, leceh. Nak pegang 101 kg, nak kena beli peti besi. Kalau tak ada peti besi dalam rumah, nak kena sewa locker yang dalam bank tu. So sekarang ni mudah pindah bermaksud emas digital, kita tak tahu pun orang tu ada aset sampai 5-10 kg. Nampak tak? Tak perlu pun simpan dalam rumah dia. Tak selamat. Tapi sekarang emas digital, dengan adanya phone kita, macam ni cakap, kenapa selamat? Macam akaun bank kita lah, ada password, ada 6 digit PIN. So sangat-sangat secure. So kita mana-mana kita berada pun, anda memegang aset anda. Let's say phone kena curi. Alamak, apa jadi kepada aset kita? Emas kita ni pun, dah memang orang tak boleh buat apa-apa. Bukannya kita simpan, orang boleh transfer macam tu. Dia ada password, dia ada 6 digit PIN. So kalau phone hilang, apa nak buat? Beli phone baru, ada phone baru, just log in kepada akaun quantum metal anda sahaja. Itu maksudnya mudah pindah. Dan sekarang ni kenapa kita go for emas digital? Zaman dah bertukar. Pernah dengar tak? Kita ni kena ikut zaman. Kalau kita tak ikut, kita tak change, kita tak adapt dengan teknologi, satu hari kita rasa kita ketinggalan. So sekarang kita pernah nampak emas digital, so go ahead, try on. Lagi-lagi kita dah tahu yang bahawa
company ni genuine, okay, kita dah nak tukar kepada arah emas digital, try. Okay. Dan salah satu sebab yang terakhir sekali nak bagi tahu kenapa we go for emas digital, sebab emas digital mampu milik. Aset yang mampu milik adalah emas digital. Okay? Emas mungkin orang tak mampu lagi nak beli 1 gram, kena ada 300 lebih, 400, tak tahu. Okay, 300 lebih. Tapi emas digital RM10. Siapa je tak mampu? Maksudnya mampu dengan RM10. Betul? Setuju dengan ini? Okay, sebab tu sekarang ni kita go for emas digital. Alright. Okay semua. So sekarang kita dah tahu tentang profile company, kita dah tahu kenapa kita memilih emas dan kita dah tahu kenapa kita nak tukar ke emas digital. Now, apa yang Quantum Metal bagi dekat kita? Apa kelebihan ahli sekiranya ahli join menjadi ahli Quantum Metal? So, Quantum Metal memberikan solusi pemulihan ekonomi dengan 4 produk. Anda nampak Yang pertama adalah akaun GSA. Dalam bahasa Melayunya adalah akaun simpanan emas. Okay? Akaun simpanan emas. GSA stand for Gold Storage Account. Okay? Gold Storage Account. Okay? Yang mana Gold Storage Account ni adalah akaun simpanan kita yang mana kita boleh tukar mata wang ke emas. Okay? GSA kita boleh beli emas, kita boleh jual emas. Dan emas yang kita ada, kita boleh pindahkan ke ahli lain. Yang serendah berapa? Kita boleh beli, jual dan pindah serendah RM10. Inilah GSA. Akaun simpanan emas. Yang mana GSA adalah wajib. Okay, wajib. Nak buka akaun Quantum Metal, nak start GAE, nak tingkatkan aset emas, tapi anda wajib beli GSA terlebih dahulu. Sama seperti anda buka akaun bank, contoh supaya anda mudah faham, buka akaun GSA, alright, dan anda kena anda buka akaun GSA ni seperti anda ada simpanan emas. So GSA ni untuk long term long term. Alright. So next, GSA ni mudah saja simpanan. Anda ada duit, simpan, hold for long term, jangka masa panjang. Second, GCA. Okay, GCA. GCA adalah akaun tukaran emas. Akaun tukaran emas. Iaitu GCA stand for apa? Gold Convert Account. Okay, Gold Convert Account. Okay, adakah ini pergi terlampau laju? Boleh dapatkan feedback tak? Ini pergi laju sangat ke? Ataupun okay? Tak Okay, alright. Okay. Okay, so apa tu GCA? Okay, kita dalam produk yang kedua GCA. GCA ni dia sebenarnya dia mengekalkan harta anda. Macam mana dia mengekalkan harta anda? Dia tukar kira-kira 85% pegangan emas kepada tunai. Okay, itu adalah fungsi GCA. Apa maksud dia? Maksudnya dia secara prorata, okay, dan kita dengan nak mengekalkan harta kita, kita kena bayar yuran. Okay, yuran dia adalah management fee, dikira berasaskan jumlah pembiayaan dan bukannya total yang kita buat GCA. Okay, dia total pembiayaan iaitu 85% yang kita dapat. Dan dia tiada had penebusan. Okay, ramai orang confuse, dia ingat GCA ni seperti pajak. Tak sama pajak kita ada emas, kita buat pajak kan. GCA bukan pajak, dia hanyalah akaun tukaran emas. Yang mana contoh kita ambil situasi supaya anda faham lagi apa kepentingan, apa kelebihan dan juga kepentingan akaun GCA adalah contoh setiap bulan anda perlukan duit untuk bayar bil. Anda perlukan duit untuk bayar sewa rumah dan sebagainya. Perbelanjaan hangus, betul? Okay, dan setiap bulan macam mana kita nak kekalkan harta anda adalah anda boleh convert to GCA. Anda beli emas dalam akaun Quantum Metal GSA dan convert to GCA. Okay, 85% tu anda dapat balik cash. So, dalam erti kata lain, anda dapat emas, anda dapat cash. Cash tu anda boleh gunakan untuk bayar bil, bayarlah segala perbelanjaan anda.
itulah fungsi GCA. So in long term, so GCA ni untuk long term juga, long term, ataupun anda mid term pun tak ada masalah, depends on anda lah. So GCA ni apa? GCA ni kita boleh kekalkan harta anda yang mana anda beli emas tetapi anda nak pakai cash. So anda convert to GCA. Emas dapat, cash dapat. Cash tu boleh belanja tapi dalam jangka masa yang lama, dalam 5 tahun, 10 tahun, anda tengok balik akaun Quantum Metal, ada balik emas anda. Itulah kelebihan GCA. Dapat? Dan kenapa kita tak panggil GCA ni sebagai pajak? Kita dah bukan sebagai pajak, jangan confuse, sebab dia tiada had penebusan. Kalau pajak, dia ada fix tarikh, anda kena pajak, anda kena tebus dalam sekian-sekian tarikh. Kalau anda tak mampu tebus, emas anda akan dilelongkan. Tetapi dalam akaun GCA, dia tidak ada had penebusan. Anda just continue saja. Alright. So ada soalan daripada Suhaili, still kena beli GSA dulu dan baru convert ke GCA ke? Ya, betul. Kalau anda nak convert to GCA, anda nak apply GCA, anda mesti kena melalui GSA terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab GCA ni kan tukar, anda kena ada emas dulu untuk ditukarkan. Itu adalah yang kedua, GCA. Minimum untuk GCA adalah RM10. Sama juga RM10. Tetapi kalau anda daripada akaun GSA, make sure RM150 ke atas lah, sebab anda nak dapat 85% kan? Yes. Maria ada soalan, masa beli GSA tu ada box convert to GCA, kena tick kat situ kalau nak tukar. Betul, tepat sekali. Itu adalah fast way. Let's say terus nak buat GCA, anda boleh convert terus daripada GSA. So salah satu cara lagi, let's say kita tak faham lagi fungsi GCA ni, apabila kita nak buat expenses yang besar, kita nak buat perbelanjaan yang besar. Contoh situasi Nini nak bayar hutang bank, loan. Loan, Nini punya, my mom punya loan, nak bayar loan. So macam mana salah satu cara kita nak bayar loan tapi kita nak juga in long term kita nak untung. Salah satu cara kita boleh convert to GCA. Macam mana cara dia? Kita buat GCA, kita bayar duit loan. Kita bayar duit loan tu, so loan dah habis. GCA ni kita just buat bayar yuran setiap tahun, tetapi sekiranya harga emas naik, in 10 years harga emas confirm naik. Kenapa confirm naik? Sebab kita tengok past history emas, dalam masa 10 tahun harga emas naik. So kalau kita tengok based on that simulation, harga emas naik, kemungkinan kita tak perlu bayar pun kita punya GCA disebabkan kenaikan harga emas. Itu adalah kelebihan GCA. Alright. Dan yang ketiga, ada GAE kali 5 dan juga GAE kali 10. GAE itu apa? GAE adalah Gold Asset Enhanced. Alright. Dalam bahasa Melayu, GAE ni adalah tingkat aset emas. Dia ada dua, kali 5 dan juga kali 10. Sebelum ini terangkan apa beza kali 5 dan kali 10, jom tengok definisi GAE. So GAE ni kenapa? Apa fungsi dia? Dia adalah untuk tingkatkan aset emas anda. Dengan cara macam mana? Dia boleh gandakan aset sehingga 10 kali ganda. Apa bestnya tentang GAE ni? Sebab yang pertama, dia tidak ada panggilan margin. Dia tidak ada panggilan margin. Dan yang kedua, anda tidak perlu buat penambahan nilai. Sekiranya harga emas turun macam mana sekalipun, you don't have to put extra kalau tak nak. Tapi anda kena layer sekiranya anda nak untung lebih. Dan yang seterusnya, anda boleh ambil keuntungan pada bila-bila masa berdasarkan harga emas semasa. Dia tidak ada fix. Let's say dia tak ada, orang kata lock modal anda. Tak boleh keluarkan setahun, 2 tahun. Tak ada. Kalau anda dah tengok, anda punya GAE dah untung, boleh terminate. Jangan tunggu lama-lama. Alright?
Okay. So jom kita go forward kepada GAE kali 5 dan kali 10. Boleh? Boleh semua? Alright. So jom pergi kepada GAE kali 10 dulu. So apa maksudnya kita boleh dapat untung 10 kali ganda? Apa istimewanya GAE 10 times? GAE 10 kali. Jom tengok. Sekarang kita nak tengok GAE 10 Okay, kita andai kata. Andai 1 gram USD 60. Okay, contoh sebab untuk kira-kira kita. So, contoh kita bayar pendahuluan. Maksud bayar pendahuluan adalah modal yang kita keluarkan. So, kita keluarkan modal USD 1000. Okay? Contoh kita keluarkan modal kita 1000 USD. Anggaran 16.7 gram. Ini adalah gram emas anda. Gram emas. Okay, dengan modal 1000 USD, Quantum Metal dia memberikan anda bayaran fleksi. Apa tu bayaran fleksi? Adalah pembiayaan dalam bahasa Melayunya. Okay, so Quantum Metal bagi USD 9,000. Okay, iaitu anggaran 150 gram. So jumlah pegangan anda adalah USD 10,000, iaitu total 166.7 gram. Ini adalah gram emas anda. Nampak tak beza dia? Modal yang anda keluarkan hanyalah USD 1000. Ini contoh nak bagi anda fahamkan konsep secara teori. Nanti kita go for practical. Tetapi anda dapat pembiayaan iaitu 9 kali ganda iaitu USD 9K. So total dua ni jadilah 10,000 USD. Boleh faham? Inilah yang dimaksudkan dengan 10 kali ganda. Kenapa pula? Contoh harga emas naik ni 10% ni berdasarkan kenaikan harga emas. Contoh harga emas naik, harga emas naik 10%. We take 10% first. 10% menjadikan anda untung 100%. Kenapa? Nampak tak? 10,000 times 10% jadi 1,000. Modal anda 1,000. Boleh nampak? Dia bukan atas modal anda, dia atas total jumlah pegangan. Sebab anda menerima pembiayaan fleksi. Ini contoh harga emas naik 10%. Kalau harga emas naik 20%, anda untung 200%. Sama juga kalau harga emas naik 30%. Amboi, tingginya harga emas pun tak boleh naik macam tu. Kita ambil yang minimum. Let's talk about 1%. Logik tak harga emas naik 1%? Logik. Lagi setahun. Harga emas naik setahun, more than 10%. Tapi kalau kita ambil minimum 1%. Let's talk about 1%. Boleh Takut orang kata berangan-rangan sangat. So kita ambil yang minimum. Kalau harga emas naik 1%, anda dapat 10%. Boleh nampak? Kenapa boleh naik 10%? Sebab keuntungan kita 1% darab dengan RM10,000. 10,000. 10,000 ni sebab jumlah pegangan kita. Modal asal kita ingat balik modal asal kita berapa? 1,000 USD. Sebab itulah kita panggil dia untung 10 kali ganda. Kalau kita hanya menggunakan modal asal kita ataupun kita letak dalam GSA, iaitu Gold Storage Account ataupun simpanan emas yang biasa, anda perlu tunggu harga emas naik kita ambil 10% lah. Anda perlu tunggu harga emas naik 10% baru untung 10%. Boleh faham? Tetapi di GAE disebabkan anda ada keistimewaan fleksi, bayaran fleksi, anda tak perlu tunggu lama untuk dapat keuntungan yang sama banyak seperti modal anda. Boleh faham? Sebab tu ramai yang kata, Nini, emas ni lambatlah nak naik. Betul, harga emas memang orang kata stabil dan lambat nak naik. Dia bukannya fluctuate tinggi, naik terlampau tinggi dan turun mendadak. Tetapi kenapa GAE ini istimewa? Sebab dia membolehkan ahli-ahli quantum metal yang membeli produk GAE ini dia untung lebih cepat dan lebih banyak. Bukan sebab quantum metal ni kena cari orang, bukan sebab ahli ni kena cari orang.
Tidak, disebabkan kita menerima bayaran fleksi. Dan soalan yang famous, okay? Kenapa quantum metal bagi bayaran fleksi? Tak rugi ke? Good question. Quantum metal tidak akan rugi sebab keuntungan quantum metal adalah daripada 3.5% fee pengurusan, management fee. So quantum metal tak pernah rugi. Okay? So win-win situation, bila harga emas naik, kita pun akan untung. Okay, quantum metal pun akan untung disebabkan kita membayar management fee. Iaitu management fee ni apa? Nilai keuntungan. Yang mana bayaran secara fleksi kadar harian. So contoh kalau anda dah untung dalam masa sebulan. Contoh sebulan. Anda just bayar management fee sebulan. Dan untuk GE kali 10, anda bayar management fee semasa belian, iaitu upfront. Okay, upfront. Nampak upfront. Yang bermaksud anda beli 1,300 tu dah termasuk dengan management fee untuk setahun. Kalau anda dah untung terminate dalam masa sebulan, baki 11 bulan dipulangkan bersama dengan modal dan keuntungan. Okay, ini adalah GAE kali 10. Dan kita dah bercerita tentang apabila harga emas naik. So jom tengok kalau harga emas turun, apa cerita? So harga emas turun ni satu, orang kata bila kita dah belajar, bila harga emas turun ni kita dah tak cakap musibah. Kita cakap bestnya turun. Kenapa? Bukan kepatutnya rugi turun. Okay, jom kita belajar sesuatu. Apabila harga emas turun, alright, harga emas turun, apa akan jadi kepada GAE kita? Yes, GAE kita pun akan menurun. Kalau harga emas turun 1%, obviously kita pun akan turun 10%. Harga emas turun 2%. Alamak, turunlah 20%. Tetapi apa yang kita dah belajar di dalam first slide kita, tiada panggilan margin dan tiada penambahan nilai. Maksud tiada panggilan margin adalah sekiranya harga emas turun, anda punya modal masih ada sekiranya anda tidak jual. Jangan jual bila harga emas rendah. Itu saja, cara dia. Kalau anda buat keputusan untuk jual apabila harga tengah rendah, dan anda kena bertanggungjawab atas kerugian anda sendiri. Itu saja. Tak perlu risau pun. Macam mana nak jadi, apa nak jadi dengan kita punya emas? Emas anda masih ada. Nampak tak anggaran? Anda masih lagi pegang 166.7 gram. Tetapi value berkurang. Value. Tunggu value naik dan anda jual lah. Alright. Sebab tu, sesiapa yang nak try GAE, pastikan anda ada dua perkara. Apa yang anda kena ada kalau sebelum anda beli GAE adalah holding power dan juga masa. Maksudnya dekat sini, sekiranya anda jenis yang akan buka akaun, kita sendiri tahu diri kita kan. Kalau kita rasa kita nak buka akaun setahun sekali je, jangan go for GAE. Jangan go for GAE sebab merugikan, sebab kita kena bayar management fee. Dan pastikan kalau sesiapa yang nak buka GAE ni, anda memang aktif. Aktif bukan buat apa-apa pun, tak perlu tengok graf ke apa. Bacalah grup setiap kali. Pastikan ada aktif dalam grup. Baca info-info dalam grup. Alright? So itu adalah tentang practical. So jom, tadi tentang practical, so jom kita belajar sedikit tentang teori. Okay. Alright, so kita belajar sikit. Tadi kita dah tengok tentang peratus keuntungan. So jom kita belajar tentang dia punya angka sikit. So minimum, modal minima berapa kalau nak join GAE kali 10? Minimum modal untuk GAE 10 kali adalah USD 250. Okay? Ataupun 250 gandaan. Okay, ini adalah untuk satu unit. Untuk beli GAE, dia memang guna nisbah unit. Minimum satu unit. GAE kali 10, minimum dia satu unit 250 USD. Ataupun kalau anda ada modal lebih, anda nak go for 2 unit, anda just bayar 500 USD. Okay? Dalam RM dia berapa? Okay, dalam RM, lebih kurang RM1,000. RM1,000.
Tetapi dia campur dengan 1 tahun management fee lebih kurang 300, sebab tu satu unit anda perlu bayar lebih kurang 1,300. Okay? Satu unit. So dengan 1,300 di kedai emas anda hanya dapat 4 gram saja. 4 gram. Tetapi disebabkan anda apply GAE kali 10, anda akan dapat anggaran 42 gram, iaitu 10 times, 10 kali ganda. Okay? Alright. Bayaran fleksi, okay, tengok poin yang pertama, apa maksud bayaran fleksi untuk 2250? Ini yang dimaksud dengan 300 ni. Okay? Anda bayar management fee tu atas pembiayaan yang anda terima. So 300 plus tu adalah untuk setahun. Okay? Dan GAE 10 kali dia ada markup 3% berdasarkan LME. Apabila kita nak beli, Quantum Metal memang dah markup 3%. Siap-siap. Tak perlu pening. Cuma kita boleh tahu perbezaan harga. Kita nak beli GSA, GAE kali 5 dan juga GAE kali 10. Kita tengok kalau sesiapa yang perasan, setiap produk dia punya harga berbeza. Kenapa? Sebab markup dia berbeza. GAE 10 kali markup dia paling rendah. Okay? Kalau markup dia paling rendah bermaksud sekiranya harga semasa melepasi 3% ni anda dah boleh untung. Itu maksud dia. Lebih cepat anda untung. So yang seterusnya kontrak pembaruan automatik tahunan. Setiap tahun management fee tu akan renew. Dan kelulusan segera sekiranya anda ada bankruptcy, okay, dia tidak perlu pengesahan CITOS. Anda pun boleh sertai Quantum Metal. Dan Quantum Metal dia tidak ada tempoh bayar balik. Let's say kita nak simpan, tak untung-untung nak simpan dalam tahun yang kedua pun tak ada masalah. As long as management fee tu keep going on. Alright. Dan yang seterusnya, fee management ni 3.5% setahun, kadar harian, okay, yang mana kita dah belajar tadi. Okay, dan kita perlu bayar setahun ke hadapan. Maksud dia apa? Maksud dia, untuk GAE 10 kali, kita bayar in advance. 1,300 tu dah termasuk dengan management fee. Alright, 300 tu. Dan untuk tahun yang kedua, let's say lah dah tak untung-untung. Tahun kedua pun tak untung. Dia akan carry forward yang mana management fee akan ditolak daripada keuntungan anda selepas penamatan kontrak. Okay, lepas anda terminate, baru dia akan tolak daripada net cash out anda. Dan yang paling penting sekali, anda boleh tunai bila-bila masa. Let's say kita tak untung lagi, tapi kita nak terminate, dah tak nak dah, pun tak ada masalah. Your decision, keputusan anda. Okay? Ini adalah tentang GAE 10 kali. Okay, ini adalah testimoni pelanggan. Kita tengok sikit testimoni. Dia beli pada tarikh 19 Mac 2020. Nampak dekat atas tu? Okay, dan dia jual pada bila? Dia jual pada Mei. Okay, dia beli pada bulan 3, dia jual pada bulan 5. Dia untung 12% adalah daripada kenaikan harga emas. So berapa dia untung sebenarnya? Dia untung sebanyak 10 kali ganda, iaitu 125% dalam masa 50 hari. Ini adalah contoh pengiraan dia. Okay? Ini adalah based on testimoni pelanggan sendiri. Apabila dia beli pada harga emas rendah dan kebetulan harga emas naik, dia jual, dia untung disebabkan kenaikan harga emas. Dan bukannya sebab dia kena cari orang dan sebagainya. Tak perlu Okay. Habislah tentang GAE kali 10. Okay kan semua? Now kita akan go for GAE 5 kali. Okay, GAE 5 kali. Apa beza kali 5 dan kali 10? Okay, kita akan go for kali 5 pula. Yang mana kita buat andaian 1 gram 60 USD. Okay, senang buat untuk calculation. Okay, kita bayaran pendahuluan. Maksudnya modal kita. Modal kita 100 USD. Contoh 100 USD, anda akan dapat hanya 1.7 gram. Tetapi Quantum Metal bagi pembiayaan, iaitu bayaran fleksi.
flexi pembiayaannya 400 USD, iaitu 4 kali ganda. Okey, boleh faham Anda akan tambah dengan 6.7 gram. So total pegangan anda menjadi 5 kali ganda daripada modal asal. Apabila harga emas naik, harga naik 10%, kita tengok sini first point, anda untung 50%, 50%. Macam mana kira dia? 500, okay, kali dengan 10%. Dapatlah USD 50. Modal kita berapa tadi? 100 USD. 100 beza dengan 50 USD berapa? 50%. Sebab itulah kita untung 50%. Okay? Sama juga dengan kalau kita untung 20%, kita akan untung 100%. Kalau kita untung kalau harga emas naik 30%, kita akan untung 150%. Ini apabila harga emas naik 10%. Kita cakap harga emas naik 1%. Okay, jangan janji bulan dah bintang. Kita ambil yang minimum lah dulu. Kalau harga emas naik 1% sekalipun, anda dah untung 5%. Macam mana? Ingat balik, kita dapat pembiayaan. Yang mana pembiayaan ni bayaran fleksi tiada di mana-mana. Tiada lagi, okay, di Asian company yang menawarkan bayaran fleksi. Tak ada. Alright? Dan macam mana company boleh mampu bagi bayaran fleksi, pembiayaan ni kepada semua orang yang membeli GAE? Sebab Quantum Metal mendapat gold dan juga credit facility daripada ABC Bullion dan juga Perth Mint Australia. So we don't have to worry mana Quantum Metal dapat duit, dia ada resources dia, ABC Bullion dan juga Perth Mint Australia. So we just have to know that ini kelebihan yang Quantum Metal bagi. So very good opportunity, especially for sesiapa yang nak simpan emas. Tetapi sebelum ni mereka menganggap emas ni lambat nak naik. Betul. Tak dapat dinafikan memang emas ni lambat nak naik. Tapi apa yang best dalam Quantum Metal, kita dapat fleksi. Tak perlu tunggu lebih. Okay? Tak perlu tunggu lama, tetapi anda boleh dapat untung lebih cepat. Kata orang, okay, modal yang sama tetapi keuntungan berganda masa yang singkat. You don't have to wait a long time. Okay, tak ramai orang yang sanggup tunggu masa yang lama. Alright? Okay. So jom kita tengok kepada dia punya minimum modal pula. So untuk GAE kali 5, minimum modal dia adalah 25 USD. Dalam RM lebih kurang RM100 plus. Ataupun dalam gandaan 25 USD. So kalau kita ada modal RM300, boleh tak sesiapa jawab? Kalau kita ada lebih kurang RM300 plus, kita boleh beli berapa unit GAE kali 5? Sesiapa yang nak jawab? Nak try jawab? Okay, alright, ada 2 orang jawab. Yes, lebih kurang 3 unit. Okay, let's say dia ada modal lebih kurang 300 plus, you boleh beli 3 unit. Okay, so contoh dengan modal RM100 tadi, kalau anda beli emas, di kedai emas ataupun anda beli di dalam akaun GSA, anda hanya akan dapat 0.4 gram. 0.4 gram sahaja. Tetapi disebabkan bayaran fleksi yang Quantum Metal bagi, you can get 2 gram. 2 gram. Okay? So bayaran fleksi adalah untuk 100 USD. Okay? Bukannya total. Dia hanyalah atas pembiayaan yang anda terima. So markup. Okay. Untuk 5 times, 5 kali, GAE 5 kali, Quantum Metal kenakan markup 4%. So kalau kita perasan, bila kita nak beli GAE, untuk GAE kali 5, harga per gram dia lebih tinggi. Sebabkan Quantum Metal charge 4%. Okay? Yang lain semua sama. Kontrak baharuan sama dan sama. Yang membezakan GAE kali 5 adalah first modal, second dia punya management fee. Untuk GAE 10 kali, kita bayar management fee upfront, terlebih dahulu. Kita keluarkan modal siap-siap. Tetapi untuk GAE 5 kali, kita bayar pada akhir 365 hari. Tapi let's say kita terminate kurang daripada sebulan. Kita terminate dalam masa 20 hari. So dia akan tolak dalam masa 20 hari sahaja. Okay? Alright. Yang lain semua sama. Itu adalah GAE kali 10 dan kali
GE 5 kali dan GAE 10 kali. Yang membezakan kedua-dua adalah daripada segi modal, keuntungan dan juga daripada segi management fee. Sebab tu, sekiranya anda ada modal lebih, go for 10 kali. Itu memang menguntungkan. Tetapi kita contoh kita tak ada bajet yang besar, sampai 1,300, anda boleh try 5 kali. Tak ada masalah. Okay? Sebab quantum metal dia memang buka peluang 5 kali ni kepada sesiapa, especially student, penganggur yang nak try. Tingkatkan aset anda. Okay? Itulah tentang GAE. So, ini akan buka question and answer dulu. Sesiapa ada soalan tentang GAE? Ini buka 3 soalan. Sesiapa ada soalan tentang GAE? Kalau anda tak ada soalan, boleh type dekat message tu, ready. So, kita boleh go forward kepada produk yang seterusnya. Oh, tak ada soalan ya? Okay. Alright, semua faham. Alhamdulillah. Okay, good. Semua faham? Okay, sesiapa yang ada soalan, nanti kalau ada masa kita akan extend untuk soalan anda. So, jom kita pergi kepada GCA pula. Boleh? Okay, ada suatu soalan. Apa maksud penamatan kontrak? End of contract. Sebab management fee, kontrak dia setahun sekali. So, let's say setahun. Let's say hari ni kita join GAE, setahun selepas tarikh ni join ni adalah pada tahun 2023. So dia akan renew balik kontrak ni untuk tahun yang seterusnya. Sekiranya ni tak terminate. Okay, so GE 5 kali tu bayar time bila? Management fee dia ke? Semua benda, contoh kita nak beli GAE, memang modal kita kena keluarkan. Yang membezakan adalah management fee saja. Untuk 10 kali kita dah bayar siap-siap. Untuk 5 kali kita bayar end of contract. Okay? Alright. So kalau nak beli 5 GE 5, kena ada modal minimum berapa? Lebih kurang 100 plus 105 ringgit. Okay? Okay. Kalau kita tak withdraw dalam masa 1 year, tu tak apa ke? Not recommended. Tapi kalau anda belum untung, tak apa, biarkan. Tetapi kalau anda dah untung, kurang daripada setahun, anda terminate dulu. Sebab apa? Sebab anda kena bayar management fee. So the longer you wait, the higher management fee that you have to pay. So janganlah kita bayar management fee, dah untung tu terminate dulu. Alright? Sekian, boleh beli double unit ke? Boleh, tak ada masalah. Minimum 1 unit, anda boleh beli 2, 3, 10, 100 dan sebagainya. Any amount. Minimum 1. Okay? Alright. Satu lagi soalan, adakah kita kalau letak 1,003 confirm dapat 10,000? Okay, 10,000 tu adalah total pegangan dalam akaun Quantum Metal dan bukannya kita boleh withdraw. Kalau kita masuk 1,003, kita boleh withdraw 10,000, itu dah skim cepat kaya. So, that's not how Quantum Metal works. 10,000 yang kita dapat tu hanyalah pegangan. Sekiranya harga emas naik, keuntungan kita atas 10,000. Bukannya 10,000 tu modal kita. Okay? Pembiayaan yang company bagi ni membolehkan kita untung lebih cepat dan lebih banyak daripada simpanan biasa. Itu sahaja. Quantum Metal nak setiap orang mampu beli GAE dan boleh untung lebih cepat. Itu orang kata tujuan Quantum Metal membuka GAE ni. Okay? So setiap kali untung, setiap kali terminate. Yes. Nak untung kena terminate. Alright? Tak terminate, dia still static. Anda tak akan rugi, tak untung. Alright? Okay. Ada lagi satu soalan. Maksudnya once profit dari GE or GAE 10, dia akan masuk ke GSA ke? Depends kepada pilihan kita. Let's say kalau kita terminate ke account bank, dia akan masuk bank. Tetapi kalau kita masuk ke dalam account GSA, dia akan masuk account GSA. Okay? Alright. Ada lagi 2 soalan. Nur Hidayah tanya, kalau beli GSA dia nak simpan je sampai lebih setahun, tak ada fee ke untuk simpan tu? GSA tidak ada tak ada fee apa-apa.
Okay, let's say GSA memang for long term. Memang kalau kita tahu kita ni jenis nak simpan for 5 years, 10 years, memang untuk long term, go for GSA sebab GSA ni dia tidak ada apa-apa fee. Okay? Alright. Dan of course lah anda perlu tahu yang GSA ni long term punya keuntungan. Anda tak akan dapat untung dalam masa yang singkat. Okay, Ayu tanya kalau GAE 10 kali kita terminate dalam 2 bulan. Management fee tu dia akan refund balik ke lagi 10 bulan tu sebab kita terminate awal. Yes, betul. Baki management fee kita yang kita tak pakai akan dipulangkan semula. Alright. Okay, last question daripada Zila. Nak beli GE 5 times contoh, kiranya price bayar fix around 105, yang bezanya gram lah dia tidak ada fix harga sebab setiap hari harga emas berubah dan harga tukaran USD ke RM juga berbeza. So kadang-kadang dia boleh jadi 103, kadang-kadang dia boleh jadi 105. So kita jangan tengok kepada RM yang kita keluarkan tetapi tengoklah kepada berapa gram yang anda dapat. Okay, good question daripada Zila. So kalau kita tengok harga emas tu rendah tetapi kita perlu bayar per gram lebih tinggi. Contoh dia kita dapat 2 gram plus tetapi kita kena bayar lebih kurang RM105, tinggi. Tapi esoknya harga emas naik, kita kena bayar dalam lebih kurang 103 je. Kita akan kata harga emas rendah, dia meningkat, harga emas naik, dia menurun. So sebenarnya kita jangan tertipu dengan angka RM, kita just refer balik kepada gram emas anda ataupun berapa price per gram yang anda beli. Okay? Sebab bayaran per unit 105, 103 itu hanyalah berikut kepada pertukaran FX rate. Okay? Alright. Okay, last question daripada Eva. What if tak untung untuk setahun for GAE 5 times? Is it better to terminate first or is it or just wait for another year? Okay, kalau pendapat ini, let's say kita nak untung, kita pun tak nak tunggu setahun baru untung. You have to do layer, buat layering. Jangan terminate sebab itu boleh jadikan sebagai benchmark anda. Jangan terminate, tapi kalau anda terdesak nak buat pakai duit dan anda nak terminate, nak rugi, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada modal lebih, especially for GAE 5 times, sebab modal dia 100 saja, anda boleh buat layer. Kenapa nak buat layer? Layer ni bermaksud kita beli tambah modal lain untuk membeli GAE baru. Supaya layer adalah beli pada harga emas lebih rendah. Supaya bila harga emas naik, anda boleh jual dulu belian yang anda beli pada harga yang rendah. So jimat masa. So tak payahlah tunggu dalam masa setahun kan. Alright. So jangan terminate, tapi let's say memang nak pakai duit, boleh terminate. It's up to individu. Apa keputusan yang orang kata recommended is buat layer. Okay, kira nak untung moleknya kena ambil GAE ke? Terpulang kepada kita juga. Kalau kita ni jenis nak short term, go for short to medium term, go for GAE. Tapi macam tadilah, anda kena ada holding power dan juga masa. Tapi kalau kita sendiri tahu yang kita ni tak nak buka account selama bertahun-tahun, so tak recommend untuk anda ambil GAE. Buat rugi saja. Kita kena tahu kita nak jangka masa yang berapa lama. Okay? Okay. Soalan last daripada Kak Zalifah. Kalau dalam GSA ada dalam 2,000, kemudian ditukar ke GSA, kita dapat berapa? So akak boleh dapat 1 unit dalam lebih kurang 1,300. So dia tolak daripada GSA 1,300 plus sahaja. Okay? Alright. So jom sambung kita punya produk yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak apply GCA. Okay, GCA. Produk yang kita kata tadi tak sama macam tempat lain. So GCA ni apa? Okay, kita nak tengok dulu GSA tukar ke GCA. So kalau kita nak apply convert to GCA, anda perlu ada emas dalam GSA terlebih dahulu. Anda perlu go through GSA. So anda dah ada GSA, okay, first step ada GSA, sama ada anda boleh tukar emas. So ini adalah basic lah, beli emas. So simpan dalam akaun GSA ni, just simpan.
Okay, first option. Boleh faham? Simpan. The second option is kita dah beli GSA, anda boleh buat GCA. Okay, so GCA ni apa? Kita tukar kira-kira 85% kepada tunai. Anda akan dapat tunai 8.5 USD. Anda boleh belanja. Ni anda boleh belanja. Okay, so ni belanjalah. Alright, itulah beza GSA dan juga GCA. GCA ni kepada sesiapa yang nak buat perbelanjaan, okay, tetapi at the same time dia nak juga orang kata simpan. Orang kata apa? GCA ni kekalkan kekayaan kita, betul? At the same time kita nak belanja boleh, tapi for long term emas kita dalam GCA masih lagi ada. Itulah keistimewaannya GCA. Boleh faham? Okay? Okay. Alright. Tetapi lagi satu, apa yang anda perlu tahu, GCA. Habis semua untung lah. Macam mana Quantum Metal nak untung dengan GCA? Sama juga, Quantum Metal akan kenakan 3.5% management fee. Okay, management fee atas apa? Atas 85% tunai yang anda dapat. Dan bukannya 100% GSA yang anda masukkan. Bukan atas 10 USD ni, tapi atas 8.5 USD. Okay? Sebab itulah GCA kita tak samakan dengan pajak. Pajak ni, kita ada emas, kita buat pajakan. Dan kita kena bayar dia punya upah simpan atas total gram yang kita buat pajak. Bukannya total duit yang kita terima. Tetapi di Quantum Metal GCA, kita punya management fee dikenakan atas 85%, iaitu duit yang anda dapat. Atas duit yang anda dapat. Alright? Dan baki, okay, baki daripada 85% tu, iaitu 15% simpan dalam akaun Quantum Metal. So let's say for 5 years, 10 years, harga emas naik, anda pun masih untung disebabkan kenaikan harga emas. Kenapa? Sebab GCA ni dia tak lock harga. Kalau anda buat convert GCA hari ni, pada harga emas hari ni contoh rendah, 5 tahun ataupun 10 tahun harga emas naik, dia akan follow harga semasa. Untunglah kalau kita jual pada harga, kita tebus pada harga yang tinggi. Okay? Alright. Itulah perbezaan GSA dan juga GCA. Beza GSA kita juga boleh simpan dalam account wallet kita, simpan, ataupun kalau kita nak buat belanja, kita instead of kita withdraw terus, sell gold tanpa sebarang GCA, boleh try consider GCA ni. Okay? Alright. So apa maksud GCA? Okay, anda boleh buat GCA serendah 2.5 USD ataupun RM10. Okay? Minimum anda boleh buat GCA RM10 dan anda boleh tukar kira-kira 85% RM yang anda akan dapat. So sama juga bayaran fleksi untuk 85% yang anda terima. Okay? Markup adalah 7%. 7% ni adalah daripada GSA. Dia follow GSA. GSA. So yang lain semua sama, kontrak pembaruan setahun sekali, tak perlu ada pengesahan CITOS dan dia tidak ada tempoh bayaran balik. Yang lain pun sama, okay, management fee dibayar pada akhir 365 hari, sama seperti GAE 5 kali. Okay. Yang lain semua sama. Alright. Boleh faham? Okay, rasanya senang saja. Kalau GSA, dia hanyalah simpanan biasa. Ulang kita recap sikit. GSA, Gold Storage Account, akaun simpanan emas, dia hanyalah simpanan. Kita beli, kita simpan. Okay, GCA, apa tu GCA? GCA, Gold Convert Account. Akaun pertukaran emas ke dalam ke cash tunai. Kelebihan dia adalah kita boleh buat kekalkan kekayaan anda dengan kita keluarkan kira-kira 85% daripada emas anda untuk berbelanja. Dan dalam masa yang sama, in long term, anda akan dapat keuntungan disebabkan kenaikan harga emas. Itu adalah GCA. Dan yang ketiga adalah GAE. GAE itu apa? Gold Asset Enhance. Yang mana dialah yang boleh tingkatkan kekayaan kita. So ada 3 jenis produk dan anda boleh beli 3-3. Yang paling penting sekali apa? GSA wajib.
GSA wajib. Okay? So jom kita tengok last. Alright, kita tengok ini adalah simulasi pada tahun 2018 dengan tahun 2021. Ini adalah real scenario. Ini adalah prestasi emas. Pada tahun 2018, satu emas 1 gram RM170. Pada tahun 2021, 1 gram RM240. So ni ada menunjukkan peningkatan sebanyak RM70 per gram, iaitu 41%. So kat sini ada buat disclaimer yang mengatakan bahawa prestasi emas yang ditunjukkan dalam slide ni adalah prestasi emas masa lalu. So ini menunjukkan untuk sumber rujukan saja. So dia tak menentukan keputusan masa depan. Ini bertujuan untuk ilustrasi sahaja dan pemahaman. Okay? So contoh kalau kita buat GCA dan juga GAE, apa dia punya benefit? So kalau kita buat GCA, kita buat convert to GCA, alright? Daripada GSA kita convert 100,000, so anda akan dapat belanja 85,000. Ni contoh 85,000 ni anda boleh belanja. So dengan peningkatan sebanyak 41%, anda untung 140,000. Okay? So tolaklah dengan 85,000 yang anda dah belanja ni, anda masih lagi ada 55,000 baki untuk dibelanja. So this is the benefit for GCA. Okay, GCA nampak tak perbezaan dia? Okay, GCA. So kalau GAE, okay, apa bezanya GAE pula? GAE, kalau contoh anda ada 100,000, anda terima bayaran faksi 900,000. So jumlah pegangan anda adalah 1 juta. Ni contoh So dengan peningkatan 41% approximately, okay, anda akan untung lebih kurang 500,000. Iaitu berapa banyak kali ganda? 5 kali ganda daripada modal asal. Ini adalah perbezaannya dan benefit sekiranya anda go for GE dan GCA. Okay? Kenapa tak ada GSA dekat sini? Sebab GSA ni dekat mana-mana semua ada. So kita tekankan produk yang tak dapat di mana-mana. Tapi kalau kita nak go for GSA pun, no problem at all. Okay, this is just an extra GCA dan GAE. Okay? Alright. So itu sahaja tentang produk quantum metal. Okay? Okay. So this is all for the product quantum metal. Kita akan go through sikit mengenai quantum Boolean exchange board. Apa itu quantum Boolean exchange board? Okay. QBEB dia adalah sebuah lembaga penasihat yang diwujudkan bagi menilai, memantau dan menyokong ahli untuk merealisasikan impian melalui ekosistem quantum metal. So sesiapa sahaja kita ni nak join quantum metal, we are actually QBEB punya member. Okay, QBEB punya member. Alright? So manfaat, apa benefit sebagai ahli quantum metal? Okay, ni penting apa manfaat untuk ahli quantum metal? So satu adalah ahli mempunyai keistimewaan akaun GSA secara percuma. Maksudnya, sesiapa yang join quantum metal, anda memang dah ada akaun GSA, daftar percuma. Okay, so siapa-siapa jangan takut nak join quantum metal tapi tak nak kena tunggu gaji, tak dapat duit lagi. Just daftar free dulu. Okay? Dan yang kedua, ahli mempunyai manfaat pendidikan dan akses yang eksklusif melalui QMCU. So ni adalah benefit yang kedua kepada ahli, especially yang nak know more about goal, about how to be professional, how to be a good consultant. Okay, jadi joinlah QMCU. Very, very benefit. Okay? Dan yang ketiga, ahli boleh menukarkan mata wang mereka dalam bentuk fizikal dan emas digital bagi meraih kekayaan. So now quantum metal dia memberi kelebihan ahli untuk membeli digital, emas digital. Yang mana anda juga boleh redeem dalam bentuk fizikal. Yang keempat, okay, ahli mempunyai kelebihan untuk meningkatkan kekayaan melalui GAE. 5 kali dan 10 kali. Itu adalah salah satu benefit lain. Okay, kenapa?
Sebab di company lain, GAE ni tidak ditawarkan di mana-mana. So untunglah ahli quantum metal. Okay. First, kita dapat bayaran flexi. Second, spread yang rendah. Tiga, fee pengurusan minimum. Dan yang keempat, ahli diberi keistimewaan untuk membuat bayaran dan yuran pengurusan yang lebih mudah. So this is the benefit kalau kita pilih GAE. Dan yang kelima, ahli mempunyai pilihan untuk menyimpan dan memiliki emas melalui beberapa penyelesaian digital. Maksudnya apa? Quantum metal dia tak desak anda pilih GSA, GCA atau GAE. Dia memberi option kepada anda. Okay, dia ada A, B, C, GSA, GAE dan juga GCA. Anda boleh pilih ikut kesesuaian diri. Kalau anda rasa anda memang tak nak GAE, then just go for GSA. Setengah orang dia memang nak go for GCA, go for GCA. Setengah orang dia nak go for GAE, memang dia nak tingkatkan kekayaan dia. So, beli GSA, beli GAE. Alright? So, dia ada beberapa penyelesaian. Fikir dulu apa yang anda nak dan anda boleh pilih apa yang anda senang untuk buat pilihan. Dan yang keenam, melalui GCA, ahli boleh tukar ataupun menukarkan pegangan emas sehingga 85% kepada wang tunai. Ini adalah one of the advantage lah. Yang mana instead daripada kita just jual emas kita, kita pun tak tahu dah jual tu pakai duit tak tahu pergi mana. Why not nak berbelanja, convert to GCA terlebih dahulu. Duit dapat, belanjalah. Long term, emas still ada. Alright? Yang ketujuh, disebabkan quantum metal ni dia mempunyai sokongan komoditi yang lebih luas, menyeluruh dan komprehensif. Okay? Quantum metal ni dia punya team. Just choose your team dan consultant. Okay, make sure anda pilih team yang aktif, jangan pilih team yang anda tak dapat maklumat yang penuh. So, sukar untuk anda berhubung dengan referral masing-masing. So, this is the benefit ataupun manfaat untuk ahli sekiranya anda join quantum metal. Boleh? Okay. Alright. So, alright. One of the ways, salah satu cara lagi, selepas kita dah habis tahu tentang profile, kita recap balik, kita dah tahu tentang profile, kita dah tahu tentang kenapa pilih emas dan kenapa kita tukar kepada emas digital. Seterusnya, quantum metal memberikan penyelesaian ekonomi kepada kita iaitu melalui produk GSA, GCA dan juga GAE. Now, yang keempat iaitu macam mana kalau kita nak tingkatkan pendapatan kita. Alright, macam mana kita nak ada orang kata resource lain, income yang lain, iaitu menjadi ahli konsultan QBEB. Okay, sesiapa yang nak join konsultan QBEB, untuk menjadi konsultan ada syarat dia. Yang pertama, okay, anda kena ada at least 3 unit GAE 5 kali, atau dengan 1 unit GE 10 pun anda dah boleh apply jadi introducer. Okay? Ini adalah benefit sekiranya anda jadi introducer, yang mana kita akan buat satu kelas hari Jumaat nanti khusus kepada konsultan. So siapa-siapa yang berminat nak jana pendapatan dengan menjadi konsultan QBEB, anda boleh join kelas hari Jumaat nanti. Boleh? Okay, last but not least, sesiapa yang nak menjadi konsultan, anda kena bayar 300 untuk join program kursus pembelajaran GOLD. So, bayar 300 ni sebenarnya akan kredit balik kepada akaun anda dan anda akan dapat kad, anda dapat sijil, anda akan dapat baju dan anda akan dapat website sendiri as a consultant. Itu benefit dia. Okay? So, ini adalah warna-warna kelayakan yang mana ini akan terangkan pada kelas Jumaat nanti. Okay, kita tak panggil lagi dealer, tak panggil lagi dealer developer dan selebihnya. Kita dah mula tukar language kita more professional, white, yellow, orange, green dan sehinggalah black. Okay? One more thing kepada sesiapa
Okay, especially consultant, ada tak consultant kat sini? Okay, anda wajib ataupun selepas anda jadi introducer, jangan berhenti setakat ini sahaja. Naiklah jadi yellow. At least anda jadi yellow. Yellow adalah antara, okay, baru anda layak menjadi consultant. Introducer ni belum lagi. Okay, introducer ni masih lagi orang kata first step. But once you nak jadi consultant, naiklah jadi yellow ataupun dealer. Okay, dealer lagi banyak benefit sebab anda akan dapat payout due dan anda boleh jadikan income dalam quantum metal ni sebagai slip gaji untuk apply loan, rumah ataupun kereta. Itu benefit dalam menjadi consultant QM, QBEB. Okay? Alright, so this is the criteria. Okay, benefit kalau kita nak jadi consultant QM, yang mana ini akan terangkan pada hari Jumaat nanti. So jangan lepaskan peluang, boleh join kelas hari Jumaat nanti mengenai consultant. Okay? Alright. So itu adalah mengenai quantum metal. Hari ini kita dah habis topik. Hari ini kita dah habis mengenai kelas mengenali quantum metal 101. Okay? Yes, hari kelas kita semua free. Hari Isnin ni untuk beginner. Hari Rabu, okay, minta maaf minggu lepas sepatutnya kita ada kelas hari Rabu dan Jumaat. Tetapi kita terpaksa tangguhkan kelas tersebut. Kita akan carry forward kepada minggu ni. So hari Rabu, pastikan anda join kelas hari Rabu sebab hari Rabu topik kita adalah mengenai pengiraan. Cara kira-kira. Okay? Cara kira-kira. Sebelum ni, hari ni kita just belajar konsep saja. GSA, GCA, GAE. Dan macam mana kita boleh untung 5 kali ganda, untung 10 kali ganda. Betul? Hari Rabu, kita akan belajar cara kira-kira. Macam mana nak kira keuntungan, berapa persen yang kita untung dan sebagainya. Boleh? Okey. Nampaknya jam dah menunjukkan pukul 10.48. Nini akan buka question and answer. Okay, ada soalan daripada Zila. Maaf, ni maybe out of topic sikit. Yang ni berkenaan zakat. Sis nisab 85 gram untuk simpanan/pelaburan. Betul kan kalau salah sebab tak berapa pasti? Macam mana kalau kita keep buying gold and sell tapi tak pernah pulun until 85 gram? Kita kena zakat tak all the profit? Since baru nak try gold portfolio, so benda ni agak confusing. Really appreciate if boleh explain briefly pun tak apa, thank you. Okay, good question mengenai zakat. Kalau kita bercerita tentang zakat ni, kalau kita ada GSA kita simpanan lebih daripada 85% dan just pergi ke pusat zakat masing-masing, negeri masing-masing. Sebab setiap negeri menawarkan dia punya rate berbeza. Tetapi untuk GAE, GAE sebab kita dah untung, kita terminate, betul? Dan mostly mereka yang terminate tu kurang daripada setahun. So dia tak cukup haul dan nisab. So untuk GAE, dia tidak dipanggil sebagai zakat simpanan. Dia more kepada zakat pelaburan. So just pergi kepada pusat zakat, bagi tahu amount berapa yang kita dah ada dalam akaun GSA dan juga berapa keuntungan kita sebab semua ada record dalam akaun kita. Just list down semua, pusat zakat yang akan kirakan untuk kita. Don't confuse sebab semua catatan sebenarnya, semua transaksi termination kita ada dalam akaun. So list down saja tarikh dan amount, bagi kepada mereka. Mereka akan kirakan untuk kita. Okay, don't have to be confused sebenarnya. Okay, hopefully dapat jawab soalan. Okay. Sesiapa yang ada soalan lain mengenai quantum metal, ini akan buka lagi soalan. Okay, dah 10.50. Sesiapa yang ada lagi soalan boleh tanya. Okay, so hi. Ada soalan, bila terminate GAE tu dapat profit sahaja atau sekali dengan modal?
And paling bagus nak terminate time bila? Okay, kalau kita terminate GAE, dia memang termasuk dengan modal plus keuntungan. Okay, kita tak boleh nak terminate modal saja ataupun kita nak terminate keuntungan saja. Dia memang terminate tu all in one. Okay, alright. So yang seterusnya, Munali tanya, okay, adakah Rabu ni kelas free juga? Yes, free juga. Semua kelas yang Nini apply, Nini anjurkan adalah percuma. Okay, Mariah kata kalau I dah pernah beli GAE lepas, Mariah tanya kalau I dah pernah beli GAE 5 kali, lepas tu nak beli GAE 10 kali, boleh je kan? Yes, boleh, tak ada masalah. Okay, Sarah tanya, kedai emas quantum metal dan kedai emas sama ke? Okay, good question, tak sama. Emas quantum metal adalah emas digital. Yang mana emas digital ni dia lebih murah berbanding emas fizikal. Okay, jap ni tunjuk satu, ni akan tunjukkan perbezaan supaya lebih faham. Okay. Alright, jap. Apa bezanya harga? Very different kalau kita perasan. Ini akan tunjukkan screen. Okay. Okay, sementara tu kita akan jawab soalan lain dulu. Okay, tak ada soalan dah. Sarah je yang tanya. Okay. Okay, beza emas digital dan juga emas fizikal adalah daripada segi harga. So, kenapa we choose emas digital? Sebab emas digital ni lebih murah. Okay, dalam slide yang kita cakap mengenai, yang kita cerita tentang kenapa kita nak go for digital. Okay, kejap ini akan buka. Okay. Okay. Sekejap. Ini share screen. Okay. Okay, Zayarzrina tanya. Hai, nak tanya, public gold dengan quantum metal different or sama juga konsep dia? Totally different. Apa yang public gold menawarkan, okay, tak sama macam quantum metal tawarkan. Dia macam company A dan company B. Okay? Totally different. Okay, so boleh nampak ke screen ini? Okay, menjawab soalan daripada Sarah. Okay, kalau kita perasan dekat sini, di bahagian kiri, GSA adalah emas digital. Okay, digital. Di bahagian kanan adalah emas fizikal. So, boleh nampak tak dekat sini, harga untuk kita beli emas fizikal 1 gram berjumlah RM338. So, kalau kita pergi kedai emas, okay, dia akan charge kita 1 gram about 340, okay, kedai emas. Tetapi kalau kita beli emas fizik digital, boleh nampak, resell adalah harga yang kita beli, resell, kita bayar RM259 untuk 1 gram. Nampak tak beza dia? Okay, this is the different. So kalau kita buat calculation, 338.54 tolak dengan 259.67. So beza emas fizikal dan emas digital lebih kurang RM78.87. RM78. Kita ambil purata lah, RM79. Kita dapat 1 gram yang sama. 1 gram yang sama. Tetapi harga yang anda kena keluarkan berbeza. Lagi pula kalau anda tengok anda beli emas fizikal harga 338. Anda nak jual, anda hanya dapat 239. Nampak tak beza dia? Tetapi untuk emas digital, anda beli 259, tetapi anda nak jual, nilainya lebih mahal. Nampak tak kat sini? 242.
Sedangkan kita beli emas fizikal, kita kena keluarkan lebih banyak, 338. Nak jual, okay, 239. Tetapi emas digital, kita nak jual balik 242. Berbeza dekat sini. So, mana lagi untung? Obviously, emas digital. Okay? Okay, Suhaili tanya, boleh tunjuk kat mana nak tengok untung GAE? Alright, nak tengok untung, kita akan go for kelas hari Rabu, cara tengok keuntungan dan kira-kira. Okay? Alright. So, hopefully anda faham kelas kita pada hari ini. Kita akan buat kelas kira-kira, cara pengiraan untuk hari Rabu nanti. Okay, save the date hari Rabu nanti. So, Nini rasa tak ada lagi soalan. Okay, so tak ada lagi soalan dari pihak partisipan. Ini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua, okay, sebab sudi join kelas kita pada hari ini. Okay, dan selamat tahun baru, new year, new you, new goal. Alright, new goal, pastikan anda ada goal masing-masing, target masing-masing. Ini suka cara anda ada target masing-masing sebab senang untuk buat future planning. Pada sesiapa yang belum ada target, set your target now. Okay? It's never too late to set another goal. InsyaAllah kita sama-sama berjaya dalam quantum matter. Kita buat lagi kelas hari Rabu nanti. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, jumpa anda pada hari Rabu. Minta maaf sekiranya ini ada sebarang kesilapan. Okay, jumpa hari Rabu nanti. Bye-bye. Thank you so much semua. Bye-bye. Recording stopped.